Tak boleh tengah start dah, tunggu dia live ya. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton MB Live pada pagi ini. Terlebih dulu saya wakil dari pihak penganjur iaitu Seksyen Pembangunan Bakat bagi semua manusia Jabatan Mendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Live UTM TTC bagi menonton siri kuliah penyelidikan siri 8 yang bertajuk pengurusan AP59 dan kesan dalam kewangan penyelidikan serta impak pada staf atau penyelidik. Bagi memulakan sesi ceramah pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput tuan penceramah kita iaitu Encik Abdul Munim bin Amran iaitu penolong bendahari dari Pusat Pengurusan Penyelidikan UTM Johor Bahru untuk memberikan sedikit perkongsian ilmu kepada kita semua. Dengan ini segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi dan moderator kita Cik Hamzah daripada TTC, dan juga terima kasih kepada TTC kerana sebagai kita punya tuan rumah untuk aktiviti sesi latihan perkongsian ilmu kepada rakan-rakan kita sama ada di UTM ataupun kepada rakan-rakan di universiti awam yang lain lah. So terima kasih juga kepada kepada semua rakan-rakan yang hadir hari ini. Okey, so hari ini kita akan cerita ataupun kita akan sembang-sembang, kita akan buat sembang-sembang saja hari ini sebab semalam baru Hari Raya Aidiladha walaupun dalam norma baru. So hari ini kita akan sembang-sembang tentang pengurusan AP59 lah. So nampak tajuknya macam menakutkan sebab mantan NC kita iaitu Datuk Wahid pun ada mengatakan tentang AP59 ni. Setiap kali dia punya talk dia ada cerita sedikit tentang AP59. So sebenarnya apa AP59 ni So ada orang cakap AP59 ni macam biskut kot. Ada yang cakap macam nugget, ada yang cakap pula macam makanan dalam tin. So sebenarnya AP59 ini adalah satu benda yang bukanlah menakutkan, tapi sebenarnya dia adalah tata cara je kita nak menguruskan bayaran-bayaran yang telah melanggari peraturan-peraturan perolehan dan peraturan-peraturan kewangan. So kita tengok apa kata netizen. Okey, banyak netizen kata ni kalau kita tengok kan kalau kita tengok dekat ni ada yang cakap AP59 ni akta perolehan. Maaf ya, perolehan tak ada akta, perolehan keluarkan berkeliling. So AP59 bukan akta perolehan. Akta ni biasanya dikeluarkan oleh untuk semua orang pakai. Okey, contohnya macam kita tengok akta buruh, akta cukai pendapatan. So maksudnya semua orang awam pakai. Okey, ada yang cakap juga akaun dan peraturan. Oh bukan. Dia bukan akaun dan peraturan. Ada yang cakap akaun peraturan kan. Sebab apa? Sebab dia orang kata, oh ni kan kewangan. So akaun dan peraturan lah, bukan. Akaun peraturan tu adalah perakaunan dan peraturan dia, bukan. Okey, ada juga yang cakap arahan dan peraturan. Maksudnya dia adalah arahan kepada orang yang uruskan perolehan ataupun bayaran ataupun peraturan. Tapi sebenarnya ia bukan juga. Okay, ada yang cakap amaran dan peringatan lah sebab kita pergi mana-mana semua orang cakap AP59, AP59, AP59. So dia bukan amaran dan peringatan. Okay, ini bukan kita nak bagi amaran ke bercakap COVID-19, bukan. Okay, ada juga yang cakap amanah dan pentadbiran. Sebab apa? Sebab penjawat awam pun bukan juga. Dan ada juga yang mengatakan bahawa dia adalah arahan pentadbiran. Okay, macam-macam adalah. Ada macam-macam lagi lah. Ada yang cakap AP59 ni apa-apa lah. So apa yang terlintas di fikiran dia sebagai manusia, dia akan cakap AP59 tu apa. Okay, so kita tengok sebenarnya AP59 ini, AP59 ini sebenarnya adalah tata cara macam saya cakap tadi, pembayaran bagi perolehan sesuatu bekalan atau perkhidmatan atau kerja yang dipesan, dibekalkan atau dilaksanakan dengan suci hati tetapi telah menyalari peraturan kewangan yang berkuat kuasa. Bermaksud kat sini, dalam perolehan yang saya ceritakan yang lepas-lepas tu, dalam taklimat sesi saya yang lepas, perolehan ni dah langgar. Sepatutnya dia guna macam ini tapi dia tak guna macam itu. Okay? Katakanlah sepatutnya dia ikut peraturan A tapi dia buat mengikut peraturan dia sendiri. Tak ikut pun peraturan dia lah. Okay, so itu dah langgar peraturan. So bila dah langgar peraturan kewangan itu,
AP59 ni adalah satu tata cara, maksudnya adalah satu cara untuk kita boleh buat bayaran kepada pembekal. Okay, sebenarnya dia adalah tata cara untuk memaklumkan macam mana nak uruskan. Okay, so dalam ini, kalau dalam perkeliling kerajaan di bawah WP 10.2. Okay, WP 10.2 ni dia punya nombor, macam nombor rujukan lah. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia, dia sebagai macam sijil lahir kita lah. Semua orang ada unik kan. So bila dia berubah pun dia akan berubah. WP 10.2 mungkin 10.2.1. Okay, so dalam WP 10.2 ni untuk AP59 ni sebenarnya dia cerita 3 benda je. Satu, nak tentukan jenis pelanggaran dia. Apa pelanggaran dia kan? Contoh macam kita lah bawa kereta lah kan. Kita bawa kereta, boom, kita langgar belakang. Tu jenis pelanggaran dia, langgar belakang. Ada orang pula melanggar lampu isyarat. Tu jenis pelanggaran, langgar lampu isyarat, bam, baru aksiden. Tu jenis pelanggaran dia lah. Tapi kalau dalam perolehan ni pula, contoh dia pecah kecil, contoh dia adalah cenderung kepada satu pembekal yang sama. Apa lagi? Contohnya mengeluarkan pendapatan selepas tempoh aktiviti. Okay, so itulah sebenarnya kenapa wujudnya perkataan AP59 ini. Okay, so kalau ikut sebenarnya AP59 itu adalah sebenarnya singkatan arahan perbendaraan yang ke-59. So senang cerita sebenarnya orang-orang yang dalam AP59 ni sepatutnya adalah orang-orang yang suci hati lah. Orang yang melihat AP59 ni. Kenapa dia tak ada perasaan dengki kepada seseorang? Dia kena kurangkan lah. Maksudnya kenapa cakap macam itu? Sebab contoh dia terima daripada musuh dia. Kan? Satu pelanggaran daripada musuh dia. So dia kena buang side dengki tu. Dengki, tak puas hati, apa lagi? Apa-apa sajalah yang tak elok daripada segi sifat manusia. So dia kena buang. So dia tengok benda tu secara suci hati. Dia tak boleh sangka buruk. Macam itulah. Okay. So yang kedua dia tengok adalah punca berlaku. Okay. So tadi dah tentukan apa jenis pelanggaran dia. Sekarang dia nak tahu punca dia berlaku kan. Macam mana pun biasa pun kita akan tengoklah. Kalau contoh tadi saya cakap langgar pada belakang. Mesti polis akan tanya. Apa punca dia? Mabuk contoh. Ataupun puncanya adalah brek tak makan. Mungkin macam itu. Itu secara amnya dalam kehidupan kita lah kalau kita bawa kereta. Tapi dalam peraturan ini dia akan tengok apa justifikasi dia, apa sebab dia, kenapa dia langgar. Kenapa dia tak buat perolehan macam gitu? Itu dia. Dan yang ketiga adalah sure tindakan. Maksudnya dalam jawatankuasa AP59 ni, dalam AP59 itu sendiri dia adalah mengeluarkan keputusan tindakan yang akan dikenakan kepada pegawai yang melanggar tadi. So kalau senang-senang kita faham dalam kita bawa kereta tadi semula, kita bawa kereta kan, boom. So nanti polis akan tengoklah apa punca dia dan apa yang ni, dia akan tengoklah. So apa yang dia nak buat? Sebab dia bagi saman orang yang langgar ke? Ataupun dia tak buat apa-apa, sekadar report sahaja. Okay? Alright, ini dia AP59 saya tunjukkan. Ini adalah sebenar-benarnya adalah arahan perbendaraan. Memang daripada kerajaan, bukan daripada saya, bukan daripada Jabatan Bendahari, bukan daripada Naib Chancellor ataupun TNC yang ada kat sini. So ini adalah datangnya daripada kerajaan, dia mengeluarkan perkeliling dan ini adalah pindaan pada tahun 2013. Sebab tu dia WP 10.2 2013. So kalau nanti dia berubah pada tahun 2025, dia akan keluar WP 10.2 mungkin 2025. Itu pun kalau mungkin sama. Kalau dia berubah, dia akan berubah nombor lah. Okay. Alright. So AP59 adakah terguna pakai di universiti awam? Maksudnya kan kat UTM ke, kat USM ke UTM dipakai. Okay. Sebenarnya AP59 ni terpakai kat mana-mana badan agensi kerajaan. Okay. Sebab dia sebenarnya arahan perbandaraan. Dan di UTM, dia terpakai. Okay. Macam mana dia terpakai? Bila dia terpakai, bila dia dibawa kepada jawatan kuasa pengurusan universiti ataupun jawatan kuasa lembaga pengarah universiti dan telah diluluskan di jawatan kuasa yang tersebut, so dia guna pakai. So kalau nak tahu apa dia punya bukti, tu dia keluar pada tahun perkeliling Bendahari Bilangan 3 tahun 2017. Kenapa Tadi kerajaan keluarkan 2013, 2017 baru keluar. Mesti orang terfikir-fikir tanya, mungkin saya tak tahu. Mungkin ketika itu AP59 ini tidak nampak dia kesalahan-kesalahan pelanggaran perolehan ini tidak nampak secara jelas. So sekarang ni bila tahun 2017 tu setelah dia tengok, dia selidik, dikaji, dia buat semakan, dia buat penelitian dan ketika itu barulah dia nampak penjelasan dan perlu dikeluarkan. Okay. Alright. So ni kalau tak percaya boleh klik kat link tu, nanti boleh nampak lah. Memang daripada Bendahari telah pakaikan arahan perbandaraan 59.
Okey, AP59 ni pelanggaran peraturan kewangan yang dibawa ke AP9, yang dibawa ke AP59 ni ada 2 jenis. Dalam penyelidikannya ada 2 jenis. Dalam penyelidikan, sebab saya cerita hari ni pasal penyelidikan, saya tak cerita hari ni pasal pembangunan. Saya tak cerita hari ni pasal mengurus dan saya tak cerita pula pasal amanah. So saya cerita dalam penyelidikan. Tapi sebenarnya dia lebih kurang je. Kalau amanah pun sama lebih kurang, kalau mengurus pun sama, pembangunan pun sama, apa lagi? Dah, tu cukup yang ada. Okay. So, sebenarnya dia sama. So, dia akan pelanggaran ni dibagi kepada dua. Sebagai PTJ, contoh pejabat pendaftar, apa lagi? Jatah harta bina, apa lagi? Fakulti kejuruteraan, apa lagi? School, Razak School. School, Razak School. Aku tak faham. Okay, teruskan. So, seterusnya macam itulah. So, dia akan berapa? Dia ada pecahan lah. Maksudnya sebagai PTJ. Okay. Sebagai PTJ RMC sendiri. Contoh RMC, apa lagi? Jabatan TNCPI. Itu adalah PTJ. Yang kedua adalah sebagai penyelidik. Kenapa dia kena beza? Okey, sebab apa? Sebab kalau sebagai penyelidik, dia adalah projek penyelidikan. Bila projek penyelidikan, cost center yang diwujudkan tu, cost center saya harap orang tahu lah sebab yang lepas saya ada terangkan, cost center yang diwujudkan itu adalah award, maksudnya penerimaan duit itu di-awardkan daripada penaja kepada ketua projek. Sebab tu dia kena treat as a two entities sebagai PTJ dan sebagai penyelidik. Tapi kalaulah PTJ tu, PTJ penyelidikan, dia buat sendiri every single thing, dia akan disatukan di bawah sebagai PTJ. Yang penyelidik ini adalah yang diuruskan oleh RMC yang mengikut kod program dan kod projek. Maksudnya itu mengikut projek dan program. Contoh projek penyelidikan apa, tu panjang nama dia lah. Contoh projek penyelidikan macam saya yang lepas saya cakap gabungan mungkin Dettol dengan shampoo kan. So itu adalah satu projek. Tapi kalau untuk PTJ dia akan beli untuk penyelidikan tu sebagai PTJ. Okey. Apa beza dia? Berbeza dia. Okay, kat sini kita nampak ada beza ni. Saya dah tunjukkan gambar kat situ tapi saya terangkan. Okey. PTJ bertanggung untuk menyediakan keperluan yang diperlukan sebelum dibawa ke jawatan AP59. So, untuk sebagai PTJ kalau dia langgar, dia tak akan bawa sebagai individu. Sebagai lead program, lead project. Tak, dia akan bawa sebagai PTJ. So, dia kena kumpul lah. So, kalau katakanlah kerani yang membuatnya terlanggar, walaupun saya pegawai yang menguruskan, so pegawai kena bertanggungjawab untuk mengumpul semua justifikasi, documentation, apa benda semua pegawai. Okay. So pegawai dari PTJ yang ditunjukkan sekiranya dibawa ke jawatan siasatan. Okay. Andai kata dia dah buat semua, dah bentang kepada jawatan kuasa AP59. Nanti saya terangkan apa tu jawatan kuasa AP59 Jabatan Berdahari. Dah dibawa ke sana, dah diduduk semua, tiba-tiba bersalah dan perlu dibawa untuk siasatan. Tak boleh nak settle sini lah. Kira kalau contohnya kita ni kena saman ke apa, tak boleh settle. Kena bawa pergi mahkamah. Macam itulah. So bila dia kena bertanggungjawab. So tak kira lah mungkin dekan, mungkin timbalan dekan, mungkin timbalan pendaftar, mungkin timbalan bendahari, mungkin mana-mana pegawai. Siapa-siapa boleh. Yang dinamakan. Walaupun dia tak langgar, dia tak buat. Yang langgar tu kerani. Sebab tu saya cakap hati-hati ya. Pegawai-pegawai yang berada di PTJ, bukan saya nak takutkan, tapi sebenarnya hati-hati. Sebab apa? Sebab anda akan bertanggungjawab terhadap anak buah anda. Ini bukan nak takutkan, tapi itulah hakikat sebenar kenapa kita diberi jawatan yang besar sebagai untuk melaksanakan tanggungjawab kita kepada subordinat kita. Okey, yang kedua sebagai penyelidik. Okey, kalau sebagai penyelidik ni tadi, walaupun contohnya dia punya penyidikan itu berada di RMC J13, bukan pegawai di RMC yang bertanggungjawab. Tetapi ketua projek yang bertanggungjawab. Sebab apa? Duit ketua projek yang buat. Pembelian barang ketua projek yang buat. Apa-apa semua ketua projek yang buat. Pegawai di RMC hanya menguruskan dan menasihati sahaja. So pelanggaran tu sebab tu dia berbeza tadi. Okey. Dan ketua projek akan dipertanggungjawabkan sekiranya perkara tersebut perlu dibawa ke siasatan dan level seterusnya. Hati-hati juga di situ ketua projek. Nampak macam lepas selalu. Tapi tak juga sebab macam buaya. Kadang-kadang buaya darat ni kadang-kadang lepas je. Kau bila dah terkena dengan antara buku dengan ruas, ambil kau buaya darat tu pun kena sembelih. Kan? Kena faham lah. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Orang tak cakap akhirnya jatuh, terbang melayang tak? Orang kata akhirnya jatuh ke tanah juga. Sama lah macam itu. So kalau sebagai ketua projek tu hati-hati membuat decision untuk tidak selalu kena kepada AP59 ni. Nampak macam ringan, nampak macam ini tapi sebenarnya dia adalah berat. Bukan mudah untuk pegawai kewangan yang berada di RMC
untuk bantu anda sebab dia kena berfikir untuk bantu anda betul-betul. Tapi sekiranya anda kerap membuat kesalahan, dia akan mengundang kepada nanti kita cerita kat belakang nanti. Okay? So biasanya lah kan kita sebagai manusia kan kalau kita sebagai manusia ni tak lari daripada melakukan kesalahan. Tu alam manusia. Memang ada Allah firman pun dalam Quran pun ada mencakapkan manusia ni tak lari daripada melakukan kesilapan. Dan kesilapan tu sebenarnya Allah bagi pun untuk menunjukkan kita jalan yang benar, bukan untuk menunjukkan kita terus sesat ke dalam kesesatan. Okay? So kat sini contohlah saya menganggapkan bahawa saudara-saudari cuba bayangkan, saudara-saudari ni dah kat tengah-tengah. Peraturan kewangan, prosedur, bayaran melebihi 3 bulan, pecah kecil, apa-apa peraturan lain dah terlepas. Saudara dah kat tengah-tengah ni, dah terlepas, dah melanggar pun. Apa nak kena buat kan? Kan fikir-fikir balik apa nak kena buat kan? Apa benda nak kena buat kan? Peraturan kewangan ni aku dah terlepas, aku dah kat tengah dah ni. Nak patah balik tak boleh sebab kita macam mana nak patah balik? Kecuali lah kita ada mesin masa kan. Tak tahulah nanti UTM boleh buat mesin masa back to the future. Itu hebat kalau UTM boleh buat kan. Macam cerita tahun 1980 lebih kot. Cerita back to the future 1, 2, 3 kan. Lain cerita lah. Okay. So sekarang ni kalau kita dah langgar kan. Kita dah terlanggar, dah terlepas. Kena buat macam mana lah kan. So apa yang kita kena buat? So staff ataupun pegawai penyelidik ataupun PTJ ataupun pegawai-pegawai di PTJ. Apa nak kena buat? So biasanya kena faham, kena tanya dengan orang tu. Memahami jenis pelanggaran ni. Contoh, apa pelanggaran saya Encik Contoh kita accident kan. Kita accident kan, mesti orang tanya kan. Awak buat apa, langgar apa? Tak ada kan, sebab orang tahu, sebab orang nampak. Tapi untuk pelanggaran AP59 atau pelanggaran peraturan kewangan yang dibawa ke AP59 ni awak kena tanya. Sebab apa kadang-kadang kita ni ilmu biasalah manusia kan, taklah semua orang tahu semua perkara, tak semua orang ada ilmu tu. Ada setiap orang ada kepakaran masing-masing. Okay, ada setiap orang ada kelebihan masing-masing yang Allah bagikan. So kita pun sama, so dah tak faham, tanyalah. Janganlah tak faham buat bodoh pula tu. Memang bengap lah. So memang bengap lah kita jadinya. Saya menganggap begitulah. Dah lah kita tak faham, tak nak tanya. Lepas tu buat andaian sendiri, jangan. Okay, kita ni tak tahu, kita tanya. Sebab apa? Biasanya kalau kita tanya kan, Encik, saya tak faham. Tak adalah dia entama apa. Kecuali orang tu tengah-tengah tak betul lah. Mungkin dia ada masalah. Yang tengah dihadapi itu masalah yang dia tak boleh nak settlekan sehingga terbawa-bawa kepada penjawapan tadi. Okay. Alright. So memahami jenis pelanggaran. Fahamlah. So, tanya dengan orang tu. Apa jenis pelanggaran saya Encik? Macam ini. Encik sebenarnya telah membuat pecah kecil. Kata macam itu. Pecah kecil. Kecil tu kata invoice ni sepatutnya Encik keluar 1 invoice. Tapi Encik buat 2 invoice. Tak boleh. Macam tu. Okay. So bila dah faham jenis pelanggaran yang Encik langgar. Ataupun untuk tuan-tuan yang langgar. Ataupun PTJ langgar. Ataupun penyelidik langgar. Kenalah buat jawapan. Jawapan apa? Buat soalan jawab ke macam exam ke? Tak. Jawab tu adalah untuk defend diri, justify diri kenapa buat macam itu. Contoh, tak melalui pesanan tempatan. Sepatutnya adalah melebihi 5,000 melalui pesanan tempatan. So nak kena jawablah kenapa tak lalu pesanan tempatan. Kena ada kronologi dia. Ada tak buat kajian pasaran, ada tak buat 3 perbandingan harga, ataupun seterus-terusnya lah. Yang ni boleh tanya dengan pegawai yang uruskan. Sebab saya uruskan RMC. Okay, insyaAllah saya akan bantu. Okey, untuk dokumen sokongan pun kena sediakan juga. Ni terutama sekali PTJ lah. PTJ dokumen sokongan. Tapi untuk RMC biasanya kita akan ambil lah apa dokumen sokongan yang berada dalam radis. Okey, yang keempat tadi saya cakap kajian pasaran, yang kelima bukti, yang keenam bukti. Dan yang seterusnya adalah wakil pegawai. Kena ada wakil pegawai. Kenapa saya cakap kena ada wakil pegawai? Sebab bila dalam jawatan kuasa AP59 untuk menerangkan perkara yang pelanggaran tersebut, takkan saya nak suruh PA yang hantar. Kan? Mestilah pegawai yang datang lah. Pegawai yang akan, walaupun bukan dia buat, so dia adalah wakil pegawai yang akan menerangkan. Macam di RMC, wakil pegawai kami hanya ada 2 wakil pegawai. So wakil pegawai itulah yang akan menerangkan justify daripada. So kalau sebagai ketua projek kena bagi tahulah, kena maklumlah kepada kami di wakil pegawai di RMC, iaitu wakil pegawai kewangan, untuk bantu doktor untuk menjawabkan soalan-soalan yang diutarakan oleh jawatan kuasa AP59. Jabatan Bendahari UTM. Okay. So biasanya dia akan bersidang lah. Bersidang sama ada fizikal ataupun online. So apa yang dibuat? So biasanya kita akan jelaskan lah. Macam kami di RMC kita akan jelaskan apakah pelanggaran itu. Jenis-jenis pelanggaran itu.
penjelaskan punca berlaku. Lepas tu dan kita akan bantulah untuk jawatan kuasa untuk showkan tindakan. Sama ada kena surat warning letter ke apa ke. Tapi bila bila kami dah menjelaskan, kita taklah buat decision. Biasanya kita akan yang buat decision adalah rakan-rakan lah yang berada di Jabatan Bendahari. Okay. So, adakah bayaran kepada pembekal akan ditahan? So, tak. Okay. Tadi kan katakan beli barang, patutnya melalui perolehannya, betul? Okay, dah terlepas ni. Pembayaran tidak akan ditahan. Okay. Tapi dia akan dibayar selepas pegawai yang bertanggungjawab membuat permohonan pendahuluan diri dan diluluskan oleh TNCP. Okay, maksudnya tadi yang dah langgar tu, dah bawa ke Jawatankuasa AP 59. Okey, Jawatankuasa AP 59 kata siasat. So bila dia kata siasat, dia akan dibawa lah. Dia akan dibawa ke Jawatankuasa Siasatan, dan dalam masa tempoh itu urus setia Jawatankuasa AP 59 dia akan buat satu proses, iaitu menyediakan borang pendahuluan diri kerana melanggari peraturan AP 59, dan dia akan diluluskan oleh TNCP. Bagi yang melebihi 25,000 dan bagi yang kurang 25,000 akan diluluskan oleh bendahari. Nanti kita tengok kejap lagi. So ini semua bukan saya tetapkan, tapi ini adalah arahan pembendaraan daripada AP 103. Maksudnya selepas kelulusan itu dalam masa 14 hari, insya-Allah pembayaran akan dibuat pada pembekal. Sebenarnya taklimat ini sebenarnya pembekal pun kena tahu. Bukanlah kita nak cerita pasal staff je. Kan? Okey. Nanti kita tengok kenapa ke pembekal kena tahu. Okey, ini antara kesalahan-kesalahan pelanggaran peraturan kewangan. So kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengoklah kesalahan-kesalahan yang ada lah. So kalau kita tengok first adalah pecah kecil. Ini favorite. Pecah kecil adalah favorite kat UTM lah. Favorite yang terjadi. Kan favorite terjadi biasanya lah. Normal lah tu. So favorite tadi. Okay, yang kedua adalah pembelian tidak melalui proses perolehan. Sepatutnya dia melalui pesanan tempatan ataupun sebut harga ataupun tender. Tapi dia tak lalu. Okay, apa yang terjadi? Dia bukan tak lalu, maksudnya dia tak buat. Ada orang lalu je. Kan, dia tak buat. Okay, so dia buat beli ikut peraturan dia sendirilah. Sama ada dia beli bil invoice ke, dia pergi bayar dulu ke, claim balik ke, macam itulah. Ataupun macam-macam cara. Okay, yang ketiga, melangkaui tahun. Ni bawa AP 58 lah. Contoh tahun 2020 punya tuntutan ataupun tahun 2020 punya invoice, 2021 baru nak bayar. Atau ada yang daripada 2019 punya invoice 2021 nak bayar. Tu memang melangkaui tahun tu, memang sebenarnya kena bawa lah AP 59. Okey, kecuali telah diluluskan oleh bendahari sendiri, iaitu sebagai pegawai pengawal yang diturunkan kuasa lah daripada Naib Chancellor untuk melihat perkara ini. Dia ada kecuali dia. Sebab apa? Bendahari ada kuasa, sebab dia pegawai pengawal kita, Dato' NC, telah menurunkan kuasa pegawai pengawal kepada bendahari untuk melihat berkaitan dengan peraturan-peraturan kewangan. Kalau semua Dato' NC nak buat, baik, tak ada bendahari kan, Dato' NC je lah. Okey, sebab tu tentu. Okey, seterusnya pesanan tempatan lewat dikeluarkan. Ni kalau kat PTJ favorite sangat-sangat lah. Saya pun tak tahu apa yang menarik sangatnya sampai favorite-nya terlalu tinggi. Maksudnya aktiviti penyidikan tu dah habis, baru nak keluarkan pesanan tempatan. Ni PTJ. RMC biasa tak. RMC kalau sampai macam ni, memang kita orang tak akan proses langsung. Terus bawa ke AP. Kita orang tak akan keluarkan pesanan tempatan. Tak, saya boleh tanyalah dengan urus setia, pernah tak kita bawa aktiviti dah habis baru kita keluarkan pesanan tempatan? Tak. RMC bahagian kewangan memang tak buat dan tak akan buat. So kita biasanya akan buat sebelum aktiviti penyidikan itu berlaku ataupun seminggu selepas event tu berlaku. Selepas event berlaku ini ada dalam perkeliling memang ada sedikit pengecualian lah untuk event. Yang tu boleh baca perkeliling yang ada 14 ke 17 gitulah. Ada WP berapa. Alright. So yang ke 5. Betul. Pembelian meragukan. Kena hati-hati benda-benda yang meragukan ni kita akan tengoklah, akan dibawa ke AP 59 ni lah. Sebab sekarang ni pun ada je yang berlaku kan. Barang tak ada, perkhidmatan tak ada, tiba-tiba bayar. Pucuk ni siapa kena ni kan. So benda tu kena tengok akan dibawalah. So pegawai-pegawai yang dekat bayaran tu biasanya saya tak cakap lah kan. Kok ada yang terlepas tu bukanlah saya yang terlepaskan. So Allah susun aturkan memang dia terlepas. So biasanya tak lepas. Okey, pembelian. Okey, yang seterusnya adalah lain-lain pelanggaran peraturan. Sebab saya kalau nak cerita buka peraturan kewangan ni berkaitan dengan perolehan ke apa ke banyak. Macam saya cakap lah, nak buat 5 hari 5 malam pun belum tentu habis. Saya pun dah bosan. Baru hari kedua pun saya dah bosan. Kan? So nak cerita tu banyak, sangat banyak. Okey. So
Ni punca-puncanya. Okey, mana saya dapat punca-punca ni? Mana saya dapat? Okey, sebenarnya punca-punca ini telah dibentangkan dalam satu perbincangan antara Jabatan Audit Negara dengan mana-mana jabatan-jabatan kerajaan yang lain, dan telah dibentangkanlah punca-punca pelanggaran AP 59, punca-punca pelanggaran peraturan kewangan dan juga perolehan yang dibawa ke AP 59. Okey, punca-punca yang berlakulah. So ini mengikut kajian mereka, mengikut penelitian mereka, mengikut audit, laporan audit mereka, semua apa yang berada di mana dibuat di UTM, di UPM, di UTEM mungkin, di UMT mungkin, di mana-mana lah, mungkin di UPSI, mungkin di UNIMAS, mungkin di Jabatan Kerja Raya, Jabatan Kesihatan Malaysia, Jabatan Kementerian Pendidikan Malaysia, mungkin lah semua kat situ. So bila dia dah buat tu, ini yang dia nampak. Sebenarnya banyak, tapi saya cuba bagi yang the best four. Kata orang the best four lah. Okay. Yang pertama adalah tak memahami perkeliling. Okay. So daripada ini kita sebagai penjawat awam ni kita kadang-kadang ni nak buat pembelian perolehan, kita tak faham perkeliling tu. Dan dah tak faham. Kan? Kita tak faham, tak tanya. Itu salah kita lah. Sebab saya pun kadang-kadang macam itu. Dah lah tak faham, tak tanya. Tapi kadang-kadang kenalah sepatutnya sebagai pegawai kewangan. Pegawai kewangan kena menerangkan bila orang tanya. Sebab tak semua orang tahu. Contoh macam penyelidik. Saya pun ngaku buat penyelidik. Tapi ada kelemahan juga penyidik-penyidik kita. Di UTM ke, di mana-mana ke. Kita buat event talk tak datang. Contoh bukan di sini, mungkin di Zimbabwe ataupun di Afghanistan ke mungkin buat penyidikan tapi tak nak datang. Kita bagi talk macam mana nak buat, tak datang. Mungkin lah. Okay, so dah tak faham, tak tanya, tak datang. Macam itulah. Okay, so biasanya bila tak faham ni, dia membuat pembelian tidak mengikut peraturan perolehan lah. Contoh saya cakap tadi lah, sepatutnya kita buat namanya bukan pembelian terus, namanya pembelian terus tapi menggunakan pesanan tempatan. So dia tak guna pesanan tempatan, so dia tak buat. Dia buat pakai pembelian terus macam biasa je, sama ada bayar balik wang, bill invoice. So salah lah. Okay, yang kedua biasanya adalah menguruskan pembelian bukan dari PIC kewangan. Maksudnya macam saya cakap tadi lah, yang menguruskan tu mungkinlah grade apa, bukan tak pernah buat pun kewangan, katakanlah kan baru first time yang buat student ke, contohlah yang buat student bagi pihak penyidik, dia yang buatkan proses tu lah. Itu akan menjadikan sesuatu benda itu tidak memahami perkeliling itu menjadikan punca lah berlakunya jadinya AP 59. Okay, yang kedua, terikut-ikut amalan terdahulu. Ini memang favorite dekat mana-mana jabatan kerajaan lah. Bos saya yang dulu buat macam ini, bos saya yang dulu buat macam ini. So kata orang tu lah kan, kalau benda yang salah janganlah diikut, ikutlah benda yang betul je. Bos tu masuk dalam lubang jamban pun kau masuk dalam lubang jamban ke? Soalan, bukan pernyataan. Okay, so taklah, kita tak naklah ikut amalan terdahulu ataupun rakan-rakan sekerja kita dahulu yang menguruskan kewangan, ataupun kita tak naklah bergantung kepada rakan-rakan penyidik yang dulu. Kau tanya dia pun dah dulu memang salah, sampai sekarang salah. So janganlah ikut dia, carilah orang yang benar, menunjukkan jalan yang benar. Kan, kata orang kalau tak tahu jalan pun tanya orang. Walaupun sekarang boleh guna GPS, tapi guna GPS juga, tu tanyalah tu. Tapi guna tanya kepada application. Okay, so kalau janganlah terikut-ikutlah. So rujuklah kepada pegawai kewangan. Sebab apa? Ada prosedur yang sentiasa diupdate daripada semasa ke semasa. So tak tahu tanya. Okay. Ataupun sebagai pegawai kewangan, ada yang tak kemaskini prosedur kewangan tu. Maklumlah duduk dekat Jabatan Perhutanan. Memang buat kewangan Jabatan Perhutanan. Duduk pula dekat Pahang. Ujung sana sikit. Lepas tu pejabat dia pula kat ujung. Kan? Lupa nak update. Rupanya ada pemakluman baru daripada kementerian. Ataupun kalau kat sini ada pemakluman peraturan baru daripada Jabatan Bendahari UTM. So kena sentiasa up to date. Okay, yang seterusnya ini paling-paling kat mana-mana, kat jabatan kerajaan ke, kat swasta ke memang ada, iaitu tabiat dan sikap. Okay, rasa diri sendiri betul, ego, biasalah, normal lah, saya pun ada ego. Okay, sikap malu bertanya, seganlah, malulah. Ataupun satu lagi sikap rasa tahu semua. Aku tahu semua benda ni, semua ni dalam fingertips aku je. Ataupun yang ketiga biasanya yang normal sekali adalah sikap tidak ambil peduli. Malah aku tahu. Aku tahu ni. Contohlah tak ambil peduli. Lantak kau lah. Macam tu tak boleh. Okay. Okay. Tiada penyeliaan dan pengawasan lah. Ini kalau berlaku kat PTJ lah. Kan. Semua keran itu buat. A sampai Z. Even kan. Sign pun keran itu buat. Mungkin bukan di sini lah. Mungkin berada di Zimbabwe ataupun Nigeria ataupun di Afghanistan ataupun di mana-mana negara yang lain. Alright.
So, uh, kita tengok yang seterusnya. Kita dah tengok tadi kan, apa punca dia, apa jawatan kuasa tu dah terlepas nak buat apa. So, kita tengok kesan-kesan pelanggaran AP59 ni lah. Alright, so kesan-kesan dia pada individu contoh saya yang langgar kesan dia ada banyak ni, ada 6. Okay, ataupun penyelidik yang langgar, ada yang penyelidik dah pernah terkena tu dia faham lah. So kalau penyelidik yang belum terkena tu mungkin dia buat tak faham lah. Tapi jangan, sila buat faham-faham. Tak tahu tanya. Okay, so yang pertama kesan dia pada individu dia boleh kena surat pemakluman. Surat pemakluman ni dia maklumkanlah bahawa saudara-saudari telah melanggari peraturan tu cerita dan pelanggaran dia sini, itu sajalah pemakluman. So biasanya kalau kita tengok memang tak nampak ada intent sebenarnya dia nak langgar. Tak ada niat lah kalau dengan cerita-ceritanya. Okay, yang kedua surat peringatan. Yang ni surat peringatan. Tapi kena ingat pada penyidik yang terima surat peringatan, so markah didak saudara-saudari untuk mendapat anugerah, contohlah penyidik termuda terbaik, penyidik ni akan ditolak sedikit markah. Itu kesan dia kepada penyelidik. Penjawat awam ada kesan ke? Ada. Kalau dia attack atas nama individu, so dia akan kena masuk dalam buku hijau. Yang ketiga surat amaran. Ni dah kena surat peringatan, buat lagi kena surat amaran. Ni dah tak kerti bahan bahasa lah ni kira surat amaran. So bila dia kena surat amaran pun hati-hati jugalah. Kena masuk dalam buku hijau, boleh masuk dalam perkhidmatan. Okay, benda tu hati-hati. Okay, yang keempat dibawa ke siasatan. Okay, ni lagi berat. 1, 2, 3 ini di jawatan kuasa AP59 Jabatan Bendahari. Manakala 4, 5, 6 dia dah mula kepada yang lebih berat iaitu kepada jawatan kuasa siasatan AP59 University. So bila dia siasat dia adalah macam uji macam ada interview ke, ada macam penuduhan ke, macam gitulah. Dia akan tengok semua ada intent ke apa semua. Dia lain sikit. Dia tak lenient sikit macam dekat jawatan kuasa AP59 Jabatan Bendahari. Dia memang very very straight. Even tadi wakil, contoh macam RMC yang buat salah itu adalah pengetua projek, wakil dia iaitu di RMC, pegawai di RMC disoal siasat. Ditanya, di torture. Mungkin torture lah. Torture tu maksudnya mungkin torture mental lah. Kami kena duduk, kena apa. Mental kami mungkin akan terganggu lah sedikit. Cara-cara penyanyaan tu seolah-olah kita yang bersalah. Walhal sebenarnya ketua projek yang membuat onar di situ. Okay. So seterusnya, didapati bersalah ke apa kena tekan secharge lah. Surcharge, salah eja tu. Secharge. So secharge ni biasanya akan kenalah sama ada kena bayar balik ke, kena potong gaji ke, turun pangkat ke, apa-apa lah. Ataupun kena tindakan tata tertib lah yang akan melibatkan perkhidmatan saudara-saudari lah. So kesan dia sebenarnya kalau kita 100% daripada pelanggaran yang dibawa ke AP5, kesan dia sebenarnya 40% pada individu. Pada individu tu sendiri yang melanggar tu. Okay. So kalau itu hati-hatilah. Janganlah langgar-langgar sangat. Okay. Ada juga kesan kepada universiti. Wah, universiti pun ada ke? Apa tak adanya? Ada. Settle lah kan dah bawa jawatan kuasa. Tak, sebenarnya ada kesan. Kenapa? Bila terlalu banyak ataupun tidak dihandle, tidak diuruskan dengan baik, so apa yang akan hilang? Universiti akan hilang sijil audit bersih. Kalau dalam bahasa accountant-nya orang panggil unqualified report lah. Unqualified report bukan tak bagus ke? Bukan. Dia kalau kewangan dia berbeza sikit. Unqualified report tu yang bagus. Qualified report tu yang tak bagus. So hati-hati di situ. Okay. So bila apa yang terjadi bila kita hilang sijil audit bersih? Bila kita hilang sijil audit bersih, kita punya ranking markah ataupun apa-apa sahaja di dalam pandangan pihak MOF bahawa universiti teruk. Tak gerti uruskan kewangan. So agak-agak penaji nak bagi ke duit? So tak. So image universiti akan terus drop. Dah teruk kan? Tak gerti uruskan AP59 banyak sangat, tak gerti kawal. So apa yang terjadi? Dia akan menjejaskan image universiti kalau untuk penyidikan untuk mendapat grant. Penyidikan sama ada daripada penaja luar, swasta, contohnya daripada international, katalah British Council, Spanyol, Alfredstona ke apa benda yang boleh bagi penajaan, dia akan menjejaskan lah. Walaupun penyelidikan you bagus, dia tu penyidik kita contoh macam Dato' Ahmad Fauzi adalah bagus, tapi disebabkan universiti ini tidak pandai untuk menguruskan kewangan dia, tidak pandai untuk menguruskan pelanggaran-pelanggaran yang dibawa ke AP59 ni ataupun tidak diuruskan dibawa ke AP59 ini dengan bagus, maka ini akan menjejaskan image universiti untuk pergi lagi jauh. Dan yang ketiga, biasalah kita duduk dekat Malaysia ni, benda paling penting adalah kepercayaan orang awam, netizen. Memanglah mulut netizen kan, tapi kepercayaan orang awam tu jangan hilang lah.
Walaupun orang awam itu mengata, tapi kepercayaan dia masih ada. Tapi cuba bayangkan kepercayaan seseorang itu hilang. Sebab saya masih ingat lagi ayat Pro Syukur iaitu bos saya, dia kata kepercayaan itu ibarat sekeping kertas. Bila dah dironyokkan, walaupun kita luruskan balik, mesti kita nampak renyuk tu. Nampak betul kan? So kita sebagai yang menguruskan kewangan ataupun PTJ yang mengurus kewangan, tak kiralah W ke N ke S ke C ke, ya, hati-hati. Sebenarnya kita ini adalah ada efek dia kepada universiti. Dan kita ni juga akan ada efeknya kepada orang awam. Orang awam tak percaya lagi pada UTM. So ini efek dia 30%. Tadi dah 40, 30%, 20% dah. Kita dah tinggal lagi 30% je. 40 campur 30 dah 70%. So impact yang seterusnya adalah pada PTJ. Ada impact ke kan PTJ yang buat? Ya, ada. Jangan cakap tak ada. Okay. So yang pertama, laporan kewangan tidak tepat. Asal pula laporan kewangan tak tepat kan? Tak ada kena-mengena kan? Pelanggaran AP 59 pecah kecil. Kenapa cakap macam tu? Sepatutnya dia boleh buat pakai sebuah harga. So laporan kewangan tak tepat lah. Dia beli kecil. Sepatutnya dia dah tahu dah. Dia nak beli berapa ratus ribu. Dia buat sikit. So bila dia present, orang yang nak buat decision pun macam itulah. Okay. So yang kedua, merugikan PTJ. Kenapa merugikan PTJ? Satu masa. Okay, bila dibawa ke jawatan kawasan AP 59, saudara-saudari kena sediakan preparation document, kena tengok plate, kena apa semua. Itu masa. So merugikan PTJ. PTJ terpaksalah memberi masa yang lebih kepada tu. Okay. Ada juga yang merugikan PTJ, harga yang dibeli melalui pecah kecil itu lebih tinggi. Ataupun dia concern kepada satu company. Satu company je. So dia akan merugikan PTJ itu. Sepatutnya PTJ itu boleh beli katakanlah harga laptop dengan harga 2,000 tapi disebabkan beli dengan satu company, asyik company tu je dia charge pada 3,000. So PTJ dah rugi 1,000 untuk satu barang. Alright. So yang seterusnya dia akan dianggap sebagai PTJ bermasalah lah. Tak kira lah di Jabatan Kerajaan ataupun di UTM. Kita takkan terus mark lah. Ni RMC ni masalah betul lah. Macam tu lah. Okay. So 40, 30, 20. So kita tinggal lagi 10% iaitu pembekal dan kontraktor. Pembekal dan kontraktor pun ada kesan ke? Apa kesan pada pembekal dan kontraktor kan? Okay. So nampak macam tak ada kesan kepada mereka. Hati-hati ya pembekal. Hati-hati ya syarikat. Ada kesan kepada anda. So mana-mana yang tak faham tu macam mana nak menguruskan perolehan dengan pihak universiti, tanya. Jangan buat andaian sendiri. Sebab apa saya cakap macam gitu? Bila saudara-saudari sebagai pembekal melanggari ataupun sengaja membuat begitu dan mengakibatkan satu PTJ ataupun mengakibatkan satu penyelidik terpaksa melayari benda ini, saudara-saudari boleh dikenakan blacklist. Okay. Maksudnya tak boleh sertai perolehan di UTM. Sama ada untuk tempoh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun ataupun bila-bila. Mungkin forever and ever lah kalau UTM putuskan sebegitu. Okay. Yang kedua, ada bayaran lewat diterima. Cuba tengok tadi. Kena buat justifikasi, kena hantar. So lambat dah terima duit. Lagi-lagi dengan tempoh sekarang ni dalam PKP, semua orang perlukan duit. So fahamlah sebagai syarikat atau pembekal, mungkin staff UTM ada yang jadi pembekal isterinya ke, tak tahu. Tapi tak pernah terlibat pun dengan perolehan. Kita cakap dulu. Tak pernah terlibat dengan perolehan, dia pun orang tak pernah langsung tengok perolehan pun. Mungkin ada syarikat isteri dia. So rasalah siksanya walaupun 10% kesannya. Okay, yang ketiga tidak dicadangkan. Maksudnya pembekal ni asyik buat hal je. Jangan ambil pembekal lain, kita ambil pembekal lain. Macam itulah. So you dah hilang bisnes. So 10% tapi kesan dia besar. Okay. So yang terakhir sekali kesan pelanggaran AP 59 ni kepada pasaran ekonomi negara adalah pasaran dan ekonomi adalah tidak sihat. Ini yang biasanya kalau dalam jabatan audit negara dia selalu favorite datang ni, iaitu equity versus equality. Iaitu memberi orang sama ataupun memberi orang peluang secara sama rata. Ni benda yang berbeza. Kalau kita nampak kat gambar tu, kan, kalau kita nampak kat gambar tu kita boleh nampak, kan, equality tu adalah sama rata. Okay. Sama rata. Semua orang sama je. So kalau kita tak adil lah. Yang kaya pun dapat 500, yang sederhana pun dapat 500, yang miskin pun dapat 500. Itu tak boleh lah. Okay. Contohnya senang cerita lah kan.
kita tengok sekarang ni, yang sekarang ni vaksin lah. Kenapa orang yang yang berumur senior, kita tak cakap umur tua, kita bagi senior citizen ataupun kita kata warga emas, dia perlu kena inject dulu vaksin sebab dia adalah berisiko tinggi. So kalau equality, kita akan bagi semua sama rata. Ada orang tua dapat, ada kanak-kanak dapat. Tapi disebabkan kita nak equity, iaitu memberi peluang yang sama rata, so mungkin didahulukan orang tua sebab orang citizen, senior citizen ataupun ataupun kita panggil orang kita panggil warga emas atau warga-warga yang dah pernah memberikan jasa baik kepada negara, dah warga-warga emas ni lah. Dia dah berkhidmat lama, dia dah melapori di Malaysia ni dulu, semua whatever semua. Semua tu adalah orang yang penting. So dia bagi dulu sebab dia berisiko tinggi. Okay. So ini kita tengok pula tadi. Kita dah tengok tadi bahagian, saya tak sentuh lagi siasatan. Bila siasatan ni pula saya tak pernah masuk. Ni mungkin ada kawan-kawan saya yang masuk dalam ni. So apa yang diorang tengok lah. So biasanya dia akan tengok dua perkara je. Merugikan universiti dan tak merugikan universiti. Okay, ni daripada biasa-biasa yang berlaku lah di RMC ke, di UTM ke, ataupun di universiti lain ke, ataupun di jabatan-jabatan kerajaan lain lah. So yang pertama adalah merugikan universiti lah. So kena bayar balik lah nilai kerugian tersebut. Buat tindakan tata tertib, sama ada kena potong gaji, penurunan pangkat, penangguhan kenaikan pangkat dan lain-lain. So apa sahaja yang universiti putuskan, itu akan terjadi. Saya tak pernah masuk dan saya tak pernah pun suggest apa-apa. Okey, seterusnya tidak merugikan universiti. So tak merugikan universiti, tak kena apa-apa ke? Ada, kena juga surat amaran ke, tata tertib ke, semua taklah bergantung kepada pihak universiti yang tentukan dan justifikasi mereka terhadap perkara yang saudara-saudari langgar dalam AP 59. Sebab tu Datuk NC, mantan Datuk NC, Datuk Prof Wahid agak maklumkan, perlu berhati-hati. Jangan sampai selalu terlanggar benda ni lah. Okey. So ini proses dia. Dia dah cerita tadi semua kan. Okay. Sebab apa saya cakap tadi? Alamak, ada salah typing sikit. Maaf lah. Okay. Proses pembayaran di bawah IP 59. So kalau ikutkan, kita tak tengok yang bawah tu. Sebab tu adalah, kita tengok tajuk dia saja. Okay. First kali adalah pelanggaran ditemui lah. So ini adalah di bawah bahagian kewangan. Kalau ke RMC di unit bayaran lah. Ataupun di unit perolehan. Dia akan tengok lah pelanggaran apa yang ditemui. Kan, langgar kan. Macam saya cakap tadi yang pertama. So yang kedua, kita akan minta justifikasi lah. Kita akan semak justifikasi yang saudara-saudari berikan kepada kita. Kita akan tengok, kita akan bantu apa benda semua. Kita akan cuba tanya betul-betul. So yang ini, ketika ini kalau boleh yang di RMC ni, bagilah kerjasama yang baik. Bila orang minta justifikasi, bila orang tak penjelasan tu, maklumlah. Jangan tak buat apa-apa. Okay. Sebab benda tu sangat penting. Kami nak pergi defend dekat jawatankuasa AP59. Bukan suka-suka, bukan suka-suki kita minta. Okay. So kita akan majukan kepada Urusutia Jawatankuasa AP59. Kita akan majukan. So bila kita dah majukan, Jawatankuasa AP59 akan meneliti lah. Dia tak terus bawa meeting dulu. Dia meneliti pelanggaran peraturan kewangan, menyimak punca berlaku pelanggaran, okay, dan buat keputusan lah. So Jawatankuasa AP59 tak terus buat keputusan terus, bersalah tak. Dia akan tengok justifikasi itu dan cara penerangan daripada pegawai lah. So kalau benda-benda yang dianggap tidak jelas, tidak ada apa-apa, contoh ada satu kes, kita minta justifikasi daripada mereka, kita minta penerangan, penjelasan daripada mereka, tapi dia ketegak, dia rasa diri dia betul, dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia apa semua ada. So kita bawa ke jawatankuasa dengan tanpa ada justifikasi, sebab kita dah minta berkali-kali. Kita bawa tanpa justifikasi. Bila tanpa bawa justifikasi, tahu apa jawapan dia? Senang je pergi jawatankuasa siasatan. Itulah, itu benda yang kita tak suka lah. Okay, so bila dah jawab keputusan tadi, so ada dua je, dibawa ke jawatankuasa siasatan ataupun tidak dibawa ke jawatankuasa siasatan lah. So kalau tak bawa, so biasanya akan kena surat pemakluman, surat peringatan atau surat amaran lah, dan bayaran kepada pembekal dibuat. So nampak tak lamanya proses tadi. Sepatutnya hari ni awak boleh dapat duit kalau syarikat kan, pembekal boleh dapat duit hari ni, awak boleh tunggulah lagi sebulan ataupun 2 bulan ataupun lagi 3 bulan. Bergantung kepada keadaan. Alright? Okay, kalau dibawa lagilah lama. Kalau syarikat, dia lagilah lama menunggu je. Lepas dah lulus tak lama dah. Okay, so dibawa ke siasatan. So tadi PIC ataupun pegawai di PTJ masing-masing atau tadi dia Petul Projek akan mengisi borang pendahuluan diri lah. Borang pendahuluan diri ni sekejap lagi saya tunjukkan apa tu borang pendahuluan diri. So lepas dah isi, pendahuluan diri itu akan diluluskan oleh TNCP bagi yang lebih 25,000, bawah yang 25,000 bendahari ataupun pengarah RMC lah. Bayaran dibuat kepada pembekal dan proses siasatan
oleh Jawatankuasa April 59 pun bermula. So yang ini saya tak tanggungjawab lah. Sebab saya pun kena soal siasat. Kalau sebagai pegawai kewangan dekat RMC ni, kita pun kena soal siasat. Yang saya cakap tadi lah, stres. Bukan tak stres. Bila salah orang lain yang kena soal siasat. Contoh. Okay. So seterusnya keputusan lah. So bila dah siap bukan dah dapat duit tapi lambat lah juga kan. Kadang-kadang isi borang apa kan. Kan lama kan, panjang kan. Okay. So keputusannya lepas dah bentang semua, tindakanlah terhadap PIC. Nak kena apa. Alright. So itu proses dia. Ini borang dia. Borang pendahuluan diri bawah pembayaran AP59. Okey, ni untuk UTM je. Universiti lain ataupun jabatan kerajaan lain lah cerita dia. Okey, untuk UTM ni lah bentuk borang dia. Okey, kat situ ada nama pegawai, apa justifikasi pendahuluan dia nak bagi. So dia sign, dia chop, dia tak tarik. So kita akan bawa kepada TNCP ataupun bendahari ataupun pengarah RMC untuk luluskan. Okey, chop dan tantangan. Okey, ni orang-orangnya sekarang yang memegang kerusinya, mereka yang akan bertanggungjawab terhadap borang pendahuluan diri. Bukan terhadap kes tu. Kes tu orang lain yang tengok. Saya tak cerita sebab nanti kalau saya cerita saya akan tangkap. Sebab dia dah melanggari integriti penjawat awam di universiti lah. So yang ini memang orang-orangnya lah dia akan tengok pendahuluan diri itu punya borang dan dia orang akan sahkan lah. So TNCP akan meluluskan yang melebihi 25,000, yang bawah 25,000 adalah bendahari UTM, CFO UTM ataupun pengarah RMC. Okey, pengarah RMC ni untuk yang RMC je. Yang sibuk pula nanti kan. Yang dekat PTJ tu punya pula suruh pengarah RMC luluskan. Tidak. Okey, so yang ini sumber rujukan adalah bilangan 3 punya perkeliling bilangan 3 tahun 2017. So, this is our team yang akan tengokkan. Sama juga tim dengan tim yang perolehan yang akan tengokkan AP59 ini. Tapi yang telah disemak oleh bahagian bayaran lah. Okay, saya sebagai pegawai kewangan akan tengok penelitian. So, yang akan semak, akan tolong membawakan untuk tengok secara peringkat raf awal adalah Puan Zuhaidah. So, this is my kerani lah, memang pembantu yang terhebat lah. Saya panggil pembantu terhebat walaupun pembantu-pembantu lain yang hebat yang lain ada di RMC ini. Saya panggil mereka antara pembantu terhebat lah. Sebab tanpa diorang, saya tak ada apa-apa lah. Dan saya pun tak boleh menguruskan AP59 ini. Sebab semua surat, semua apa, semua akan yang dibuat oleh mereka. Alright, ada apa-apa soalan daripada kita punya yang melihat ni ada soalan? So, saya bersedia untuk menjawab soalan. Cik Hamzah, ada soalan Cik Hamzah? So ni ada pernyataan daripada Kejap nak kena cari-cari juga ni. Sebab saya pun pusing-pusing tengok apa. Ada dari Puan Yana Azlan daripada hari ni. Okey, boleh tanya soalan dia. Okey, soalan dia, ada yang takut nak buat perolehan kerana AP59 ni. Kerana ada yang suka nak melanggar peraturan kerana sentimen susahnya peraturan bendahari dan membuang masa. Apa pendapat tuan? Okey, tuan, senang je pendapat ni. Kalau ikut pendapat saya lah, ni pendapat saya lah. Setiap benda, setiap apa, semua ada peraturan. Even peraturan sebagai manusia pun Allah telah turunkan dalam Al-Quran. Ya betul, peraturan itu dibuat oleh manusia. Tapi sebenarnya kenapa peraturan itu dibuat? Kita tanya balik, kenapa peraturan itu dibuat? Kenapa dia sedemikian rupa? Kenapa dia sesusah itu? Sebab manusia yang sebelum-sebelum ini mungkin dia punya intent tu untuk melakukan itu nampak ada ruang-ruang kosong. So sebab itulah peraturan itu ketat. Sebab itulah peraturan itu sebegitu. Sebab kalau perasan pun di RMC sendiri, di RMC Kewangan yang menguruskan, kita ada peraturan-peraturan yang kita pinda untuk sesuaikan dengan keadaan. So andai kata tuan-tuan dan puan-puan ni di PTJ masing-masing yang merasakan peraturan itu susah, pinda. Tapi bukanlah suka-suka pinda. Pinda dengan apa? Dengan risiko dia. Macam Cik Hafiz dia cakap tadi, dia ada risiko dia tengok. Dia ada dia punya tata cara, dia ada dia punya kawalan, pinda. Tapi peraturan tu bukanlah dibuat untuk suka-suki. Bukanlah dibuat untuk alah saja je buat macam gitu. Tak. Peraturan itu dibuat untuk mengawal, untuk nampak transparent. So benda-benda ini telah dibintangkan oleh Jabatan Audit Negara dengan jabatan-jabatan lain. So kalau tak percaya boleh Google kat search, dia ada satu time dia akan dia presentation. So setiap berapa tahun dia akan panggil. Tak tahulah UTM dipanggil ke tak. Mungkin yang panggil tu CFO lah. Kita punya tuan bendahari. Takkan dia nak panggil kita ni kan. Setakat 41, 44 nak panggil nak jumpa sana. Tak ada. Mungkin dia panggil CFO je. Sebab dia panggil pun semua KSU dan timbalan-timbalan KSU serta pengarah-pengarah di PTJ di Jabatan Kerajaan. Mungkin dia panggil NC lah kot. So peraturan tu ditetapkan untuk sebab apa? Supaya orang awam nampak
kat situ jelas, kat situ transparent, kat situ nampak ada peraturan dia, kat situ nampak ada ni apa, ada tadi saya cakap tadi equality versus dengan equity. Kan memberi peluang kepada samarataan kepada semua orang. So kat situ bukan peraturan tu dibuat suka-suka. So sama jugalah dengan peraturan yang Allah tetapkan. Allah tak bagi makan BA babi, BAR, BBI. Babi contoh. Kenapa? Ada sebab justifikasi dia. So banyak kajian pun dibuat di US, di UK ke apa tentang benda tu. So samalah juga dengan peraturan kewangan perolehan. Dia dibuat bukan untuk menyusahkan korang. Sebenarnya dia buat untuk benda tu transparent. Betul korang rasa susah. Saya sendiri pun pernah rasa susah. Sebab saya yang menguruskan perolehannya. Nak alignkan dengan penyelidikan bukan senang. Tapi dia dibuat atas sebab apa? Okay. Right, soalan seterusnya tuan. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Hafizuddin Ripin ni. Ni ex-pegawai menari juga ni. Okey, boleh. Okey, adakah alasan saya baru bekerja dan tidak mengetahui peraturan itu boleh digunakan? Tidak. Alasan itu tidak boleh digunakan sama sekali. Sebab tu kita cakap tadi, tak tahu tanya. Alright, so saya pun boleh je bagi alasan tu kan. Saya tak tahu kenapa saya kena soal siasat. Kan? Tak boleh. So sebenarnya kita pun, contohlah kita baru masuk kerja hari ni. Tiba-tiba dia, kita buat betul kita selamba-lamba je. Sepatutnya katakanlah kita masuk kerja pukul 8. Kita masuk kerja, saya nak punch ke pukul 10. Boleh tak saya jawab, maaf saya tak tahu sebenarnya UTM masuk pukul 8. Tak boleh kan? So samalah dalam peraturan kewangan ni kalau dia nak langgar tu tak boleh. So dia kena tahu. So macam mana nak tahu saya tak pernah buat? Tanyalah. Kita tak akan entertain. So di RMC insyaAllah kami akan entertain. Tapi ikutlah turn. Sebab banyak kat sini kita ada 7,000 grant. 7,000 grant. So ikut turn lah. Staff saya yang uruskan perolehan cuma, yang pegawainya cuma saya berdua dan yang kerani cuma berdua. Untuk menguruskan satu penyelidikan yang di bawah RMC, di bawah RMC ni ada ramai. Ada banyak. Okey, seterusnya. Alamak, dah hilang pula sekejap Sekejap Banyak betul dia punya pendapat. Betul, bagus. Itulah. Sekejap Kita scroll tadi. Apa ni? Sekejap Hafizuddin ni. Kesan tak apa. Okey, kejap daripada Zira Nazira. Okay. Apabila berlakunya kes AP59 ni, selalunya unit kewangan juga dipersalahkan kerana dikatakan tidak memberi info yang lengkap. Walhal staf yang membuat pembelian tidak cakna dengan kuantiti dan tidak bertanya dahulu. Betul. Itu memang betul. Itu memang berlaku pun. Sebenarnya bukan dekat UTM je, berlaku di jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Bila dah langgar tu mulalah kan tak salahkan orang lain. Nak salah tak? Okey, kena ingat orang yang menguruskan kewangan itu adalah orang yang menguruskan kewangan. Memang dia yang kena jawab ke whatever. Tapi kena ingat bila siasatan tadi, siasatan tu akan tengok kat mana punca berlaku tu. Sebab tu saya cakap tadi, betul ada juga kesilapan daripada pihak kewangan. Maksudnya kita mungkin salah assist ke apa ke, mungkin ada. Mungkin juga salah faham. Kita cakap macam gini, sepatutnya macam gini, dia faham lain. Mungkin ada sebab kita manusia. Kita bukannya malaikat yang memang kalau Allah bagi tu memang faham teruslah, bukan. Kita manusia, kita ada salah faham. Okey, tapi itu persentage terlalu kecil. Tapi biasanya kesalahan tu sebenarnya berpunca daripada diri sendiri. Cukup-cukuplah salahkan orang lain. Sebenarnya salah diri sendiri itu lagi besar. Okay. So sebenarnya kalau you kan sebenarnya accept dia lah. You buat yang justify. So kalau you kan saya dah ajar tadi macam mana nak kena jawab bila dah salah. Jangan salahkan pegawai kewangan. Okay. Sebab bila dah salahkan pegawai kewangan, next nanti susah you nak buat kerja. Sebab apa? Every single thing you beli daripada dengan dia. Okay. Hati-hati kat situ. Okay. Ada soalan lagi? Saya dah tak nampak lah Cik Munim ni. Adakah universiti ada hasrat untuk menyediakan peraturan perolehan meliputi peraturan perolehan pendidikan sahaja, berkaitan pendidikan sahaja? Adakah universiti ada hasrat untuk menyediakan peraturan perolehan meliputi peraturan perolehan berkaitan pendidikan sahaja? Ya, ada. Kita sentiasa nak buat, tapi bila nak buat tu ada je benda-benda baru yang kita baru jumpa. So benda tu akan ada delay sikit lah. Okay. Sebab bukan kita tak nak keluarkan. Kita nak keluarkan satu perkeliling perolehan ini yang boleh, kita diminta, bukan kita nak buat kan, kita diminta untuk keluarkan satu universiti, satu UTM nak pakai. Kita nak keluarkan untuk universiti lain, kita nak keluarkan untuk satu UTM boleh pakai dan ia adalah alignment yang bersesuaian dengan
penyelidikan satu universiti. Bukan senang lah sebab saya pun tak tahu. Contohnya IVAT, dia tak pernah hantar kat saya, mana saya tahu. So dia akan dikeluarkan. InsyaAllah kita dalam proses nak keluarkan. Tapi dalam tempoh PKP ni agak susah kami. Sebab biasalah kan kita nak buat online ni. Macam saya cakap boleh salah faham. Kita cakap A jadi B. Kita cakap C jadi D. Macam itulah. Okay, insyaAllah dia akan keluarkan. Tak tahun ni, tahun depan. Secara rasmi dia akan keluarkan untuk penyidikan sahaja. So dia akan ada sedikit ada sedikit lain lah dengan mengurus. Apa lainnya nanti tunggu keliling tu keluar. Alright. So ada juga kita dah bentangkan dalam WP 7.5 pengecualian-pengecualian kat situ lah. Yang itu adalah kebanyakannya adalah daripada penyelidikan actually-nya. Tapi orang lain boleh pakai lah. Mungkin kita akan batalkan jugalah sebab dia tak bersesuaian dengan orang lain. Alright. Lagi? Sekejap saya tanya lagi. Kerana setiap penajaan dan juga pertolongan. Betul Puan Yana. Sebab penajaan ni, penyelidikan ni, penajaan dia banyak. Dia tak selalunya ikut peraturan kerajaan. Sebab kita ada je penajaan daripada syarikat swasta. Ada je penajaan daripada international dan peraturan dia tetapkan. Dia yang bagi duit. Takkan nak ikut peraturan universiti. Contoh. Jangan marah pihak universiti. Saya cakap contoh. Yang jadi kita panggil siasatan pula aku bawa integriti. Alright. So, kita dah cakap kat sini, penaja tu ada peraturan dia sendiri. Dia bagi duit. Contoh dia bagi duit 1 juta, 2 juta. Takkan nak suruh ikut peraturan universiti. Dia kata ikut peraturan aku. Betul, peraturan universiti ada. Tapi dia peraturan aku. Kita kena akulah. Sebab dia yang bagi duit. Kalau dia bagi 10 juta. Dah lah bagi 10 juta bukannya bagi duit dalam RM. Dia bagi dalam pound sterling. 10 juta kali pound sterling, 10 kali 5, 50 juta. Mampus kau. Lepas tu nak suruh ikut peraturan kita. Memang tak lah. Jawapan dia orang lah. Bukan jawapan saya. So kita akan alignkan lah. Mana-mana keperluan penajaan yang kita bersesuaian dan kita akan bentangkan kepada JPU dan kita akan bentangkan pada LPU sebab LPU kita pun bukan orang biasa-biasa. Kalau kita tengok senarai LPU kita ada datangnya daripada orang-orang daripada kementerian, ada orang-orangnya datangnya daripada MOF, ada orang-orang yang datangnya daripada syarikat industri. So dia orang faham lah. So dia orang pun tahulah birokrasi-birokrasi yang berada dalam sesebuah kerajaan. So dia orang akan faham lah, ni pun duit daripada penaja, takkanlah nak ikut birokrasi yang terlampau-lampau. Mungkin dia ada kelonggaran sedikit. Alright, so ada soalan lagi? So saya turunkan lagi, nampak macam dah tak ada. Kalau ada nanti boleh WhatsApp saya. Tak ada masalah WhatsApp sebab saya kadang-kadang telefon ni saya susah sikit nak angkat. Bukan tak nak angkat sebab selalu dah kena scammer ni. So kadang-kadang kaki judi telefon, apa tu yang perkongsian judi apa benda semua dia dah telefon kan. Saya pun kadang-kadang aku yang kerja punya judi kurang asam betul lah. So kalau boleh WhatsApp, insyaAllah saya akan balas lah. So mana-mana yang saya tak balas tu mungkin anak saya main phone tu saya minta maaf. Boleh WhatsApp saya semula. Don't worry, WhatsApp saya semula. InsyaAllah saya akan bantulah. Dan rakan-rakan saya di RMC bahagian kewangan sama ada bahagian kewangan atau bahagian projek, mereka pun akan bantu. Jangan, don't worry. So kalau maksudnya memang peraturan tu ataupun pelanggaran tentang EP 59 itu berada berkaitan dengan kewangan, tapi kalau kita hantar kepada katalah kepada apa tu? Kepada susah betul aku nak sebut. Kita hantar kepada projek ke, hantar pada Puan Tini ke, hantar pada Prosyukur ke, diorang akan hantar balik pada saya. Don't worry. So kalau ada, saya tengok dekat sini tak ada apa-apa soalan lagi. So kalau ada apa-apa soalan nanti bolehlah WhatsApp saya personal ataupun WhatsApp kepada rakan-rakan saya yang berada di RMC. Sama ada Puan Tini, Prosyukur, Provelina, Zurida ada kat situ. Boleh WhatsApp kat diorang, nanti diorang akan bawa ke saya. So saya apa-apa saya serahkan semula kepada Cik Hamzah lah, dah 11.58 kalau ikut jam saya. So kalau ada apa-apa boleh Roger lah. InsyaAllah saya akan bantulah. So saya serahkan semula kepada Cik Hamzah untuk penutupan dan seterusnya. Terima kasih. Okey. Syukur Alhamdulillah di atas perkongsian yang bermanfaat itu sebentar tadi. Semoga ilmu yang kita perolehi pada hari ini dapat diaplikasikan secara baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dengan ini berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya selaku dari wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penceramah kerana sudi meluangkan masa dan tidak lupa juga kepada hadirin sekalian kerana sudi mengikuti program ini sehingga tamat. Sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam terutama juga kepada warga UTM khasnya. Kita jaga kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.